Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyazhirahu 'alad dini kullih faj'alahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Waj'ala fihi uswatan hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa fajjara lahum yanabi'ar rahmati war ridwani tafjira. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, tiadalah yang dapat mendatangkan kebaikan melainkan Engkau. Dan tiada pula yang dapat menolak kemudaratan, menolak kejahatan, melainkan Engkau. Dan tiada daya dan upaya melainkan dengan izin-Mu. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Hadis sahih riwayat Abu Dawud daripada Urwah bin Amir radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, segala puji tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpah kurnia rahmat dan kasihan belasnya kepada kita semua telah berkenan untuk memanjangkan, melanjutkan usia kita ke suatu tempoh masa yang telah ditentukannya, untuk memberi kita ruang dan peluang, kesempatan untuk kita mempertingkatkan usaha atas penyempurnaan iman dan amal kita. Juga usaha untuk membebaskan iman dan amal kita daripada sebarang bentuk cacat cela dalam agama, seumpama syirik, bid'ah, khurafat dan seumpamanya. Sehingga berkat kefahaman kita berhubung kait dengan perkara-perkara yang menjadi penyebab rosaknya akidah dan amal kita itu, membolehkan kita untuk mempersiapkan iman dan amal kita, menepati kehendak Allah dan Rasulnya, sehingga dapat kita balik jumpa Allah, membawa hati yang sejahtera, yakni iman dan amal yang sempurna dan soleh, menepati kehendak Allah dan Rasulnya, bebas daripada apa jua bentuk cacat cela tersebut. Sehingga dengan limpah kurnia dan kasihan belas Allah kepada kita, Allah berkenan untuk menerima kita sebagai hamba-Nya yang beriman dan soleh, dan berkenan pula membebaskan kita daripada azab nerakanya dan menempatkan kita di dalam syurganya yang kekal abadi, penuh nikmat, insya-Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana dengan limpah kurnia-Nya kepada kita berkenan menempatkan kita dalam satu lagi majlis ilmu, iaitu sesi perkongsian audiobook, bacaan isi kandungan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, bagi sesi perkongsian audiobook kali yang ke-51 di pagi yang berbahagia ini, insya-Allah.
Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah. Hasil karangan Al-Fadil Ustaz Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah. Terbitan oleh Karya Bestari dan edarannya oleh Grup Buku Karangkraf. Manakala cetakannya pula oleh Ultimate Prince Nurian Berhad. Perpustakaan Negara Malaysia. Data pengkatalogan dalam penerbitan Abdullah Yassin, Perangi Syirik, Palang Abdullah Yassin, ISBN 978 sempang 967 sempang 86 sempang 0397 sempang 3. Islam Doctrines, Faiths Islam, judul 297.2. Dan untuk makluman, versi yang sedang kita ikuti perkongsian audiobook bacaan isi kandungannya ini adalah versi PDF, yakni bagi cetakan kedua tahun 2013. Sebagaimana lazimnya, kita kongsikan di sini sepintas lalu berhubung kait dengan isi kandungan kitab ini. Alhamdulillah, dalam sesi-sesi perkongsian audiobook terdahulu, telah pun kita kongsikan muqaddimah kitab, juga keseluruhan daripada bahagian 1 penjelasan 6 rukun iman yang merangkumi bab 1 Islam agama yang hak, yang merangkumi antara lain subtopik akidah atau i'tiqad, akidah dan syariat, ilmu tauhid, perbahasan ilmu tauhid, jenis-jenis tauhid dan hubungannya dengan ayatul kursi. Juga keseluruhan bab 2 yang merangkumi iaitu ibadat dalam Islam, yang merangkumi subtopik maksud ibadah, pembahagian ibadah kepada am dan khas dan jenis-jenis ibadah. Juga telah kita kongsikan keseluruhan daripada bab 3 umat yang terbaik, yang antara lainnya merangkumi subtopik Ahlus Sunnah wal Jamaah, Wasitiyah Ahli Sunnah wal Jamaah, Hakikat Iman Ahli Sunnah wal Jamaah, dan juga Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Juga telah kita kongsikan keseluruhan daripada bab 4 Rukun Iman, yang merangkumi subtopik iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, iman kepada hari akhirat, dan iman kepada takdir. Manakala bagi bahagian 2, perkara-perkara yang membatalkan iman pula, telah pun kita kongsikan keseluruhan daripada bab 5, iaitu kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meliputi subtopik berikut, iaitu makna kufur, pembahagian kufur, dan perkara-perkara yang membatalkan iman. Juga bab 6, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merangkumi makna syirik, sejarah syirik, jenis-jenis syirik, dan bahaya syirik. Untuk makluman, kita masih lagi berada di bab 7 berkaitan dengan amalan syirik, yang merangkumi subtopik sihir, ruqiyah, yakni jampi mentera ataupun jampi serapah, tamimah, yakni tangkal azimat, at-tiyarah, yakni tilik nasib, syafa'ah, yakni pertolongan, dan tabarruk, yakni mencari keberkatan. Untuk makluman, kita masih lagi berada di subtopik sihir, yang mana di pagi yang berbahagia ini akan kita kongsikan perkongsian audiobook terakhir bagi subtopik sihir ini, iaitu bagi sesi perkongsian audiobook bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah. Bagi sesi perkongsian audiobook kali yang ke-51
di pagi yang berbahagia ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk setiap umat di antara kamu, kami, yakni Allah, berikan aturan dan jalan yang terang. Al-Ma'idah ayat 48. Shadaqallahul azim. Ini adalah sesi perkongsian audiobook, bacaan kitab, Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah Yasin Hafizahullah bagi sesi perkongsian audiobook kali yang ke-51. Semoga bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Bahagian 2, perkara-perkara yang membatalkan iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami utuskan kamu, wahai Muhammad, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Shadaqallahul azim. Sabah ayat 28. Bab 7, amalan-amalan syirik. Amalan-amalan syirik. Sebagaimana dimaklumi, amalan syirik itu sebenarnya tersangat banyak. Oleh itu, dirasakan perlu memberi pendedahan sebahagian amalan syirik yang tersebar luas dalam masyarakat kerana ramai yang tidak memahami hukumnya dan tidak mengetahui kesesatannya dan kesan dan akibat buruknya. Amalan-amalan syirik ini sebahagiannya boleh menjejaskan tauhid dan ada pula yang sekadar mencacatkan kesempurnaan tauhid ataupun akidah seseorang. Mengapa demikian? Ini kerana ada di antara amalan-amalan tersebut yang digolongkan sebagai syirik akbar, kufur akbar atau nifak akbar, iaitu syirik besar, kufur besar ataupun nifak besar. Ada pula yang digolongkan sebagai syirik asghar, kufur asghar dan ataupun nifak asrar, yakni syirik kecil, kufur kecil dan nifak kecil. Perlulah diingatkan bahawa jenis-jenis amalan syirik yang pertama iaitu syirik akbar, kufur akbar ataupun nifak akbar boleh merosakkan tauhid seseorang, akidah seseorang. Manakala jenis-jenis amalan syirik yang kedua pula yang digolongkan sebagai syirik asghar, kufur asghar atau nifak asghar mampu merosakkan kesempurnaan tauhid ataupun iman ataupun akidah seseorang. Di antara jenis-jenis amalan tersebut ialah pertamanya sihir. Alhamdulillah, dalam 2 sesi terakhir perkongsian audiobook sebelum ini telah pun kita kongsikan antara lainnya subtopik ta'rifan sihir, dalil-dalil kewujudan sihir, hukuman ke atas tukang sihir, hukum mempelajari ilmu sihir, jenis-jenis sihir, sihir tidak memberi kesan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, dan juga
cara-cara mengenali tukang sihir. InsyaAllah, di pagi yang berbahagia ini, iaitu bagi sesi perkongsian audiobook, bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah ini, iaitu bagi sesi perkongsian audiobook kali yang ke-51 di pagi yang berbahagia ini. Akan kita lanjutkan lagi bahagian akhir daripada subtopik sihir ini, bermula daripada nusrah atau penangkis sihir. Nusrah atau penangkis sihir. Menurut Imam Ibnul Qayyim, an-nusrah bermaksud menghilangkan kesan sihir daripada orang yang terkena sihir. An-nusrah bermaksud menghilangkan kesan sihir daripada orang yang terkena sihir. Penangkis ataupun nusrah sihir ini terbahagi kepada dua, iaitu pertamanya nusrah muharramah dan keduanya nusrah jaizah. Rujuk nota akhir nombor 12. Iaitu kitab Fathul Majid oleh Abdul Rahman bin Hadan bin Muhammad bin Abdul Wahab, bahagian 2, halaman 502 hingga 503. Pertama, nusrah muharramah, yakni penangkis sihir yang diharamkan. Nusrah muharramah yakni penangkis sihir yang diharamkan. Ia bermaksud menghilangkan sihir daripada pesakit dengan sihir juga. Nusrah jenis ini lah yang diisyaratkan dalam sabdaan Rasulullah SAW, iaitu sabdaan baginda, an-nusratu min amali syaitan. Nusrah itu termasuk amalan syaitan. Hadis riwayat Ahmad dan sanadnya jayyid. Dan penangkis sihir yang kedua pula adalah nusrah jaizah, iaitu penangkis sihir yang dibolehkan. Nusrah jaizah iaitu penangkis sihir yang dibolehkan, iaitu menghilangkan sihir dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa yang warid datangnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, kita kongsikan pula cara-cara melindungi diri daripada kejahatan sihir. Cara-cara melindungi diri daripada kejahatan sihir. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang telah mengajarkan manusia bagaimana seharusnya mereka melindungi diri daripada kejahatan tukang sihir ataupun tukang tilik. Terdapat beberapa bacaan yang baik untuk diamalkan sebagai pendinding ataupun pelindung sebelum ia menimpa, dan beberapa amalan atau bacaan yang bagus dilakukan jika sudah terkena sihir. Rujuk nota akhir nombor 13. Iaitu kitab Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah oleh Abdul Aziz bin Baz, halaman 277 hingga 278. Melindungi diri sebelum terkena sihir. Melindungi diri sebelum terkena sihir. Cara yang paling baik dan berkesan ialah membentengi diri dengan zikir-zikir serta doa-doa yang maksurat, iaitu yang ada sumbernya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara bacaan tersebut
ialah pertama, membaca ayatul kursi setelah mengerjakan solat fardu dan sebelum tidur. Ayatul kursi adalah ayat yang paling agung dan ia pernah disebut oleh Rasulullah SAW sebagai penghulu semua ayat Al-Quran. Iaitu ayat 255 daripada surah Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya lah apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah melainkan tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan apa-apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa daripada ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursinya, yakni kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat untuk memelihara kedua-duanya. Dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Kedua, membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas setiap kali selesai solat wajib. Membaca 3 kali pada setiap pagi sesudah solat subuh dan petang setelah solat asar atau sesudah solat maghrib. Amalan ketiga, untuk mengelakkan terkena sihir, iaitu membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, iaitu ayat 285 dan ayat 286 surah Al-Baqarah. Iaitu Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ini berdasarkan sabdaan Rasulullah SAW iaitu barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, iaitu ayat 285 dan 286, maka ia akan terselamat daripada segala kejahatan. Amalan melindungi daripada terkena sihir yang keempat, yakni membaca doa perlindungan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan makhluk yang jahat. Amalan kelima, bagi mengelakkan terkena sihir, iaitu membaca zikir sebanyak 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang, iaitu
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Yang artinya, dengan nama Allah yang tidak dapat memberi mudarat bersama namanya, segala yang berada di langit dan segala yang berada di bumi, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Selanjutnya, sebagai penutup kepada subtopik sihir ini, kita kongsikan cara mengubati jika ditimpa sihir. Cara mengubati jika ditimpa sihir. Sihir mempunyai pelbagai jenis. Di antaranya sihir pemisahan atau perceraian. Sihir pengasih, iaitu terkena ilmu pengasih. Sihir pukau, yakni ilmu pukau. Sihir gila, yakni sasau atau pelupa. Sihir keresumbang, yakni khumul. Sihir histeria, yakni hawatif. Sihir menderita, yakni marad. Dan juga sihir pendarahan, yakni nazif. Menurut pakar rawatan sihir secara Islam, setiap jenis sihir mempunyai cara pengubatan yang tersendiri. Namun tidak dapat dijelaskan secara terperinci cara mengubati setiap jenis sihir tersebut di sini. Bagi yang memerlukan rawatan lengkap dan sempurna, mungkin boleh bertanya kepada orang yang lebih arif tentang sihir ataupun membaca kitab-kitab khusus yang ditulis berkenaan dengannya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, telah dapat kita selesaikan perkongsian audiobook bacaan isi kandungan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, yakni bagi sesi perkongsian audiobook kali yang ke-51 di pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah. Yang mana telah kita bincangkan keseluruhan subtopik amalan sihir, untuk sama-sama kita jadikan panduan dan iktibar dalam kehidupan kita, insya-Allah. Terima kasih di atas kesediaan dan kesudian mengikuti sesi-sesi perkongsian audiobook kita, yakni bagi bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Dan dalam sesi-sesi perkongsian selanjutnya akan kita kongsikan pula antara contoh amalan syirik yang kedua, iaitu berhubung kait dengan ruqyah, yakni jampi mantra ataupun jampi serapah. Sehingga bertemu lagi dalam sesi-sesi perkongsian selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.